satu tragedi yang berlaku dalam hidup saya pada tahun ini buatkan sebahagian daripada kawan-kawan saya fikir ini mungkin tahun yang terburuk dalam hidup saya. Tetapi subhanallah, rancangan Allah tu sangat-sangat hebat. Video ni bukanlah bertujuan untuk kongsikan apa yang saya capai selama tahun ini, tapi lebih kepada untuk saya nak hargai semua orang yang bersama dengan saya dalam perjalanan ni. Yes, apa yang berlaku kebelakangan beberapa bulan lepas bukanlah perkara yang mudah untuk saya, dan saya yakin jika anda berada di tempat saya pun mungkin anda rasai perkara yang sama. Tetapi subhanallah, bulan demi bulan saya cuba fight untuk lawan dengan diri sendiri, lawan dengan perasaan sendiri, cuba cari petunjuk. Dan bulan 10 ni pada saya bulan yang saya sangat-sangat bersyukur dengan perjalanan dia. Bukanlah bila saya kata bulan 10 ni bulan yang bersyukur tu maksudnya semuanya perfect dalam bulan 10 ni. Dia ada beberapa ujian yang perlu saya tempuhi, beberapa kesukaran, tetapi akhirnya kesukaran itu saya nampak dia punya hikmah dia punya kebaikan dia. Bulan 10 bermula dengan saya dihantar ke sebuah training bersama dengan Pak Nil di Shah Alam, ya. Saya bukan nak kongsikan apa yang saya dapat di dalam sesi itu, tetapi satu perkara yang buat saya sangat-sangat terinspirasi ialah kehebatan Pak Nil. Di umur 60 tahun beliau masih lagi mampu memberi manfaat sebanyak mana manfaat yang beliau berikan sewaktu umurnya masih muda. Dan pada saya itu buat saya sangat-sangat terinspirasi, buat rasa macam teringin sangat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan dan juga kekuatan untuk saya terus kekal bagi manfaat meskipun di umur yang 60, 70 dan seterusnya. Sebab sesetengah daripada kita selalu meletakkan satu noktah. Umur 50 maksudnya sudah stop, umur 55 sudah boleh berhenti. Tapi selagi umur masih ada, sebenarnya itu ialah peluang untuk kita buat sesuatu kepada ummah, kepada agama kita, kepada bangsa kita. Itu yang pertama. Seminggu selepas tu saya diberi satu tugasan yang agak mencabar. Selama saya mengajar ni, saya tak pernah pun untuk buat penyampaian yang berbentuk sebegitu. Leaders, salah seorang leaders di Azdan Quran Center namanya Ustaz Syafiq, dia suruh saya. Suruhan dia ni hanya suruhan, tetapi saya anggap itu satu cabaran. Dan saya cakap dekat Ustaz Syafiq tu, Ustaz, betul Ustaz, saya ni pantang dicabar. Dan saya pun cubalah untuk penuhi apa yang dia nak tu. Dia nak saya buat satu penyampaian yang mengisahkan tentang Rasulullah. Dan penyampaian tu jangan sekadar penyampaian saja, tapi cuba untuk buat penyampaian yang kalau boleh menyentuh hati audiens yang hadir pada hari itu. Dan subhanallah, memang seminggu tu fokus saya hanya pada benda tu. Untuk maklumat, sebenarnya saya sekarang usaha untuk tidur sebelum pukul 11, tetapi disebabkan persediaan untuk hari tersebut, saya cuba lewatkan sikit tidur saya untuk rehearsal sebagai persediaan untuk hari itu. Dan alhamdulillah, bila sampai hari itu, tak adalah nak kata saya dapat buat 100% seperti yang saya harapkan. Adalah beberapa kekurangan dalam penyampaian itu, tetapi alhamdulillah majoriti daripada audiens yang jumpa saya, yang berterus terang kepada saya apa perasaan dia di dalam sesi itu, apa yang Ustaz Syafiq nak sebelum ni, dan apa yang mereka katakan, feedback kepada penyampaian waktu sesi itu, selarilah align dengan apa yang Ustaz Syafiq nak. So alhamdulillah. Tapi masih lagi ada banyak perkara lah untuk ditambah baik. Jika selepas ni saya masih lagi diberi peluang untuk buat performance yang macam tu, alhamdulillah. Kemudian seminggu selepas tu pula saya perlu untuk
bentangkan kepada beberapa orang guru, ramai juga sebenarnya hampir 100 orang guru yang nak masuk training bersama dengan Azdan Quranic Center. Alhamdulillah ya. Dan kebiasaan training yang saya buat sebelum ni bersama dengan guru-guru Azdan, majoriti guru-guru Azdan ni mereka daripada kalangan orang-orang lepasan universiti, fresh graduate macam tu, fresh lagi kan. Jadi macam mudah sikit lah saya punya penyampaian tu. Sampel-sampel pun still okay, dia orang boleh terima saya punya penyampaian tu kan. Tetapi cabarannya pada sesi tu ialah yang bersama dengan saya, audience saya pada sesi tu majoritinya orang yang dah ada pengalaman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dalam mengajar Al-Quran. Jadi macam mana saya nak buat satu penyampaian yang kena dengan mereka? Satu perkara yang tak mudah lah untuk saya. Dan benda tu saya prepare dalam 3 hari lah untuk apa yang saya nak cakap pada malam tu. Dan Alhamdulillah saya cubalah untuk bawa perwatakan yang agak matang, tak seperti kalau saya dengan guru-guru Azdan ni mungkin agak ke fresh graduate time sikit kan. Tapi kalau dengan mereka tu saya cuba untuk bawa perwatakan yang lebih matang, yang sesuai dengan mereka punya background ya. Ada yang umur 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya dalam sesi tu. Dan Alhamdulillah, apa yang saya tekankan dalam sesi tu ialah satu, boleh kita katakan satu kerugian lah ya. Sebab hari ni kita lihat ramai anak muda, bukan anak muda saja, boleh kata komuniti hari ni mereka lebih cenderung untuk mendengar kata-kata, mendengar pengajaran daripada pakar-pakar motivasi, sifu A, sifu B, sifu C. Mereka lebih cenderung untuk mendengar kata-kata daripada golongan-golongan sebegini berbanding guru-guru Al-Quran. Sebab pada mereka guru Al-Quran ni masih style dulu-dulu. Mereka nak style yang, orang kata style yang terkini lah, yang sesuai dengan peredaran zaman. Dan sebab itulah wawasan yang saya bawakan di dalam sesi tersebut. Dan Alhamdulillah majoriti daripada hadirin tu boleh terima dengan perkara tu, dan mereka mendaftar untuk training yang akan kita adakan nanti insyaAllah. Dan seminggu selepas tu pula, kami guru-guru Azdan kita adakan satu program yang tak pernah kita buat sebelum ni di Azdan Quranic Center, iaitu Ihtifal Mastery Quran ya. Ihtifal dia macam satu pertandingan tilawah sesama pelajar-pelajar Azdan. Dan sangat-sangat luar biasa. Sebab apa? Bukan perkara yang mudah untuk kita yakinkan pelajar-pelajar Azdan ni, yang mana bacaan mereka bukan hanya didengar oleh guru mereka pada hari tersebut, pada hari pertandingan tersebut, tetapi bacaan mereka didengar oleh ratusan orang lain juga. Sebab kita dah bagi tahu sesi itu kita akan buat secara live. Dan subhanallah, tak sangka betul ternyata ramai yang berani untuk sahut cabaran tersebut. Bila kita buka untuk pendaftaran, lebih kurang hampir 200 orang yang daftar untuk sesi itu. Dan kemudian lalui saringan pertama, saringan kedua, hinggalah baru-baru ni kita anjurkan final untuk ihtifal tu seramai 9 orang peserta. Sebenarnya 10, tapi seorang tarik diri sebab ada urusan. 9 orang peserta yang bertanding. Dan perjalanan sesi tu sangat-sangat lancar. Dan bukan sekadar lancar lah pada saya, Alhamdulillah, penuh dengan kejutan juga sebenarnya. Respon daripada pelajar-pelajar yang join tu, daripada juri-juri pun banyak buat surprise. Daripada tim-tim guru sangat committed. Bantuan juga daripada beberapa orang tim teknikal yang pada saya sangat-sangat membantu untuk sesi itu, subhanallah. Dan berjalan dengan sangat-sangat lancar. Apa yang dan itulah bulan 10 tu membuatkan saya rasa sangat-sangat bersyukur dengan apa yang saya lalui ini. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang ada bersama dengan saya sepanjang perjalanan ini. Pertama sekali, tim-tim guru Azdan 24 orang tu, semuanya sangat-sangat committed. Yes, sepanjang perjalanan ni ada kala kita pernah tersalah faham, tergoris hati, adalah suka dan duka dalam perjalanan ini. Tetapi daripada kesungguhan anda semualah kita lalui semua ni bersama.
Dan begitu juga terima kasih yang tak terhingga untuk Ustaz Anas dan juga Ustazah Aisyah atas peluang yang Ustaz Anas dan juga Ustazah Aisyah bagi pada kami. Banyak potensi diri yang kami dapat cari, banyak potensi yang kami dapat gilap sesama tim. Alhamdulillah. Video ni sebenarnya untuk anda, bukan, saya tak tahu nak ucapkan terima kasih macam mana, tetapi sepanjang perjalanan ini semua yang berada di sekeliling saya, circle mak ayah saya, mama dan baba, semuanya sangat-sangat membantu untuk menjadikan tahun ini ialah tahun yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya, dan saya pasti juga dalam hidup kebanyakan daripada tim guru-guru di sana. Terima kasih kepada semua. Dan akhir sekali, apa yang buat saya sangat-sangat puas hati ni ialah, sangat-sangat bersyukur ni ialah, sepanjang perjalanan tu sebenarnya banyak hati-hati yang telah kami semua berjaya puaskan. Sama ada hati pelajar-pelajar azan, hati orang sekeliling dan sebagainya. Mungkin orang kata hidup kita ni bukanlah untuk puaskan hati orang, tapi pada saya, semakin banyak hati orang yang kita dapat puaskan, semakin Allah sayang pada kita. Puaskan hati orang tu bukanlah matlamat utama, tetapi selagi mampu, buatlah orang lain bahagia.